Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Saya cakap siap-siap nak, episod kali ini dia bukan berkaitan dengan teknologi. Dalam episod ni saya akan kongsikan dengan anda apa rasa kalau dijangkiti dengan penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun lebih dikenali sebagai Hand, Foot and Mouth Disease, HFMD tu. Saya baru saja kena penyakit ni, anak saya kena, saya pun kena. Cuma isteri saya mungkin tak kena lah sebab tak ada simptom. Dulu masa saya kena COVID-19, saya ada buat satu video dan saya ceritakanlah dekat anda pengalaman saya dan apa yang saya buatlah untuk sembuh. Maka kali ni pun saya akan ceritakan dan tunjukkan dekat anda apa tu penyakit tangan, kaki dan mulut. Sebelum saya teruskan, ingin saya tegaskan dekat sini bahawa saya bukan seorang doktor ataupun bukan pakar perubatan. Apa yang saya kongsikan ni adalah berdasarkan apa yang saya baca dan apa yang diberitahu oleh pihak doktor kepada saya. Jadi kalau anda ada sebarang soalan ataupun keraguan, sila rujuk dengan pakar perubatan. Okey, cerita dia macam ni. Lepas saya balik beraya dekat kampung hari tu, anak saya dia mula demam sikit. Dan saya mula nampak ada ruam-ruam yang merah-merah tu dekat tangan dengan kaki dia tau. Lepas tu anak saya duk tunjuk dekat mulut, dia kata sakit-sakit macam tu. Jadi bila kami check, dalam mulut dia tu dia ada ulcer yang agak banyak lah. Ada dekat langit-langit, dekat belakang bibir semua tu, dekat tekak semua, memang ada banyak ulcer. Lepas tu pada waktu tu isteri saya cakap lah, ni adalah tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan mulut. Jadi isteri saya bawa anak saya pergi ke hospital dan memang doktor sahkan anak kami kena penyakit tangan, kaki dan mulut. Apa yang saya tak jangka adalah saya juga kena penyakit tu. Saya buat video ni pada Isnin 16 Mei 2022. Saya mula rasa nak demam tu pada malam hari Jumaat 13 Mei. Waktu tu dia tak demam lagi tau. Hari Sabtu keesokan tu baru saya demam teruk. Demam teruk tu memang demam menggigil, sakit kepala, sakit badan, sakit sendi. Dia rasa macam seolah-olah kena demam denggi macam tu. Waktu tu saya ingat kena demam denggi tau. Jadi dalam 2 hari tu saya demam teruk, Sabtu Ahad tu demam, hari Isnin maksudnya hari ni baru dia lega sikit tau. Okey, jadi dia dah kebah-kebah lepas tu, sebab tu anda tengok saya boleh buat video ni kan. Okey. Jadi dekat sini, saya nak beritahu dekat anda. Orang dewasa pun boleh kena penyakit tangan, kaki dan mulut ni. Bukan hanya kanak-kanak sahaja. Sebab selama ni kan, kalau kita duk tengok berita, biasanya kita akan nampak kanak-kanak dekat pusat asuhan, ataupun tadika, ataupun sekolah yang kena tau. Jarang kita nak dengar orang dewasa kena penyakit ni. Saya dah kena. Saya tengah kena. Dan saya adalah bukti penyakit ni boleh kena pada orang dewasa. Okey, saya tak tahulah sama ada saya ni dapat daripada anak saya ataupun saya dan anak saya sama-sama dapat penyakit ni daripada tempat yang sama. Mungkin masa balik kampung hari tu ke ataupun sebab kami ada berhenti kat Anir makan semua kan. Tak pastilah, mungkin kena pada waktu tu. Jadi, apa rasa dia kalau kena penyakit tangan, kaki dan mulut ni? Jawapan dia senang saja. Ini adalah salah satu penyakit yang paling tak selesa yang pernah saya kena. Dia tak teruk macam COVID-19 yang saya kena hari tu, tapi dia lebih kurang macam kena demam campak ataupun yang kita panggil chicken pox tu. Sangat-sangat tak selesa. Okey, pada hari pertama dan kedua tu saya demam lah, demam panas yang agak teruk semua. Dan pada hari yang kedua yang kata petang hari Ahad tu dia mula reda sikit. Tapi waktu tu saya mula perasan tau, dia ada bintik-bintik merah dekat tangan saya ni. Masa tu saya nampak, saya ingatkan nyamuk gigit sebab dia nampak macam nyamuk gigit, lepas tu dia gatal tau. Lepas tu saya biasalah duk tergaru-garu kan. Lepas beberapa jam macam tu, saya perasan dia dah mula ada cecair dekat bawah kulit tu. Bila masuk hari yang ketiga, maksudnya hari ni, hari Isnin yang saya buat video ni, pada pagi tadi tu, saya bangun-bangun tidur, seluruh tapak tangan saya ni penuh dengan bintik-bintik merah ni. Ada yang ada air bawah kulit tu, ada yang tak ada air tu. Jadi macam itulah. Dia dekat tapak tangan dan juga dekat tapak kaki. Ada banyak. Cuma bezanya kalau dekat tapak tangan ni anda boleh nampak tau. Kat tapak kaki ni dia nampak sikit-sikit. Tapi saya boleh rasa dia duduk dalam kulit dekat tapak kaki tu. Yang tu yang paling tak best. Lepas tu dalam mulut saya pun dia ada beberapa ulcer. Dia banyak dekat atas langit ni, lepas tu dekat belakang tekak macam tu. Rasa pedih lah. Tapi tak teruk sangat. Tu Alhamdulillah okey. Okey, sekarang mari saya tunjuk dekat anda tangan saya. Jadi inilah dia tapak tangan saya lepas 3 hari kena penyakit tangan, kaki dan mulut ni. Jadi saya tunjuk tapak tangan je lah. Saya tak tunjuk kaki ataupun mulut semua kan. Okey, anda tengok kat belah tangan kiri saya ni kan. Saya nak tunjuk dekat anda pakai bulu landak ni. Tengok, saya nak angkat benda ni pun sakit. Okey, yang dikatakan rashes ataupun orang kata apa, ruam merah-merah yang akan muncul kat tangan anda dengan kaki semua tu kan. Inilah dia.
Anda tengok ada banyak. Kalau saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berlungguk lah pendek katanya. Daripada kat pergelangan tangan ni sampai dekat hujung jari ni semua ada. Okey. Jadi yang kata rashes ataupun yang ruam merah-merah ni dia ada dua jenis yang kalau berdasarkan apa yang saya baca lah. Dia kata ada satu yang jenis bonjour punya, ada satu yang jenis flat macam ni. Yang flat ni dia macam tak berair macam tu. Yang bonjour tu kalau anda tengok dia ada air. Okey, ada juga beberapa contohnya macam yang ni dia ada sikit-sikit ada air dalam tu kan. Tapi saya ni alhamdulillah kebanyakan majoriti yang ada atas tapak tangan saya ni jenis yang flat, maksudnya tak banyak air sangat. Tapi yang pecah-pecah ni adalah juga nampak hitam merah-merah kan. Okey, tapi sebelum tu saya nak cerita kat anda satu benda lah. Ni saya nak minta maaf sikit. Kalau anda tengok belakang tangan saya ni, kalau anda tengok dekat kuku, nampak kuku saya hitam lah. Ini bukan kotor tau. Saya minta maaf lah kalau nampak macam jijik sikit kan. Sebenarnya malam tadi saya rendam tangan saya dalam potassium permanganate. Nanti saya cerita kat ujung video ni apa benda potassium permanganate. Sebelum ni tangan saya memang hitam gila, saya dah cuci habis diri. Kat kuku ni tak boleh nak keluar. Memang saya tak boleh nak sentai lah, sakit nak sentai kan. Jadi saya biar dululah, tak tahulah berapa lama baru nak hilang kan. Okey, mari saya tunjuk balik lah. Jadi anda tengok lah dekat tapak tangan saya ni banyak. Kat tepi-tepi ni semua ada. Kat jari-jari lah apa kan. Jadi belah tangan kiri ni nasib baik belah atas ni tak ada sangat. Maksudnya belah belakang tapak tangan ni tak ada sangat. Adalah 1, 2 macam tu kan. Tapi tak rasa apa. Yang paling teruk ni kat belah tapak tangan ni lah. Saya nak genggam benda. Okey. Contohnya kalau saya buat macam ni tak apa tau. Tapi kalau saya buat macam ni pun sakit lah. Okey, ni tangan kiri kan. Okey, ni tangan kanan. Tangan kanan yang nampak macam kurang sikit. Tapi beza dia, mari saya tunjuk dekat anda, dekat belakang tapak tangan ni. Mungkin anda tak nampak sangat, tapi sebenarnya kan, saya boleh nampak lah. Dia ada merah kat sini. Merah, bintik-bintik ni. Nampak? Banyak-banyak ni. Dan saya rasa pedih dekat belakang ni. Beza dengan tangan kiri ni, saya rasa pedih kat sini saja tau. Saya tak rasa pedih kat belakang tapak tangan ni. Yang tangan kanan ni, tapak tangan pun sakit, dekat belakang ni pun sakit. Itulah dia. Tapi kalau anda tengok betul-betul, dia start daripada pergelangan tangan ni sampai ke atas. Macam tu je. Dia tak ada sangat kat bawah ni. Adalah sebiji saya kena satu kat sini kan. Tapi tu je, tak ada apa dah. Jadi saya bersyukur lah. Paling teruk pun saya kena kat tapak tangan dengan kena kat kaki. Mulut saya apa semua tak ada. Tu kira alhamdulillah baik sangat lah. Lepas tu saya bersyukur satu lagi. Dia bukan jenis yang hak kata bonjour ada air tu. Jenis dia banyak yang flat, yang hak kering macam ni. Sebab kalau yang bonjour ada air tu dia lagi teruk lah. Kalau terkoyak tu dia jadi supaya macam mengelecek, lagi pedih kalau kena air. Macam tu lah, nak cuci pun susah kan. Itulah dia. Okey. Nanti lepas ni saya cerita dekat anda. Apa sebenarnya rasa benda ni. Dia nampak macam tak ada apa kan. Tapi saya boleh beritahu kat anda rasa dia. Jangan minta lah. Jangan minta dapat. Jadi, apa rasa mintik-mintik merah dekat tangan saya yang saya tunjuk kat anda tadi tu? Macam yang saya cakap pada awal video tadi lah. Rasa dia sangat tak selesa. Mula-mula tu dia rasa gatal sikit. Lepas tu dia start rasa pedih macam tu. Dia rasa macam kulit kita mengelecek. Tapi dia tak mengelecek tau. Dia rasa pedih macam mengelecek tu. Sakit tu saya duk rasa sampai sekarang. Dekat tapak tangan ni pun saya duk rasa sakit. Dekat tapak kaki pun saya rasa sakit. Okey, sakit tu sakit sangat ke? Alright, kalau nak bagi anda faham dia punya kesakitan tu, mari saya bagi kat anda satu perbandingan lah. Saya buat satu skala. Katakanlah 1 sampai 10 kan. Jadi contohnya, kalau saya ambil satu pisau, lepas tu saya pergi toreh tangan saya ni. Saya toreh pelan-pelan. Jadi sakit itu saya letak pada nombor 10. Jadi apa yang saya tengah duk rasa sekarang ni kat tangan saya ni dengan kaki saya ni, dia dalam lebih kurang 2-3 macam tu lah. Itu kalau dekat tapak tangan tu 2-3 lah. Kalau dekat kaki ni saya rasa lebih sikit lah macam tu. Okey. Dekat tangan ni kan anda nampak tadi kan, dia ada bintik merah merata-rata macam tu. Tapi kalau dekat tapak kaki saya ni, anda tak akan nampak tau bintik merah tu banyak-banyak. Adalah ada sikit-sikit kat tepi-tepi kaki semua kan. Tapi saya boleh rasa dia dalam isi kat tapak kaki saya tu. Itu yang jadi masalah dia. Dia rasa pedih tau bintik-bintik dalam isi tapak kaki tu. Terutamanya dekat bahagian tumit. Saya rasa macam nak ambil tapak kaki tu, nak toreh potong buang. Dia rasa macam tu lah. Jadi anda bayangkan macam ni tau. Tapak kaki anda tu mengelecek. Katakanlah tapak kaki anda mengelecek kat seluruh tapak kaki tu. Lepas tu anda duk pergi berjalan. Dia rasa pedih macam tu lah sekarang ni. Okey. Ataupun kalau anda nak rasa yang nak rasa dengan lebih jelas apa yang saya tengah duk rasa kat tapak kaki ataupun tapak tangan sini kan. Mari saya bagi kat anda satu idea ni. Kita rasa seolah-olah macam tengah duk pijak tar panas masa kita nak pergi semayang Jumaat. Kalau lambat pergi semayang Jumaat kan, kena semayang kat luar kan, ada tar panas kan. Kalau kita pijak tar panas tu, dia rasa sakit macam tu. Macam tu lah saya duk rasa sakit sekarang ni. Dia sakit tapi tak sampai level melecur. Itulah saya rasa. Jadi kalau nak try rasa, pergi try pijak tar panas tengah hari macam tu. Okey.
Jadi masa bintik-bintik merah ni dia nak mula nak keluar dekat tapak tangan, tapak kaki saya semua tu, saya ada rasa macam semut-semut tu. Okey, semut-semut ni kan kita rasa macam bila kita duduk bersila lama ke apa kan. Lepas tu kaki kita kebas kan. Okey, lepas tu bila kita gerakkan kaki kita kan, dia rasa semut-semut kan. Dia rasa macam tu lah. Itu saya duk rasa sepanjang hari masa nak keluar tu. Tapi sekarang ni saya dah tak rasa dah semut-semut tu. Saya duk rasa pedih dalam tapak tangan saya ni. Itulah rasa dia. Apa yang akan menyebabkan anda kena penyakit tangan, kaki dan mulut ni? Pertama sekali, kita fahamkan dulu yang penyakit ni disebabkan oleh satu keluarga virus yang nama dia enterovirus. Salah satu ahli keluarga dia adalah Coxsackie virus. Tu dah dia punya punca dia. Okey, jadi bila anda ataupun anak anda kena penyakit ni, anda akan dapat tanda-tanda yang lebih kurang sama macam apa yang saya tunjukkan pada anda tadi. Apa yang saya cerita tu lebih kurang sama macam tu. Anda mungkin akan demam, lepas tu sakit tekak, lepas tu anda akan nampak macam ada ulcer dalam mulut, lepas tu nampak macam bintik-bintik di tangan. Benda-benda macam tu lah kita panggil blister tu kan. Sama dekat tangan ke, dekat sekeliling mulut ke, dekat kaki ke kan. Ada yang gatal, ada yang tak gatal, ada yang pedih. Macam tu lah, terpulang ikut individu tu. Lepas tu blister ni macam sekarang saya dah tunjuk dekat anda, saya katakan saya ada dekat tangan dan kaki. Dia bukan hanya dekat tangan, kaki dan mulut macam nama dia tu. Dia kadang-kadang boleh keluar dekat tempat lain juga. Ada dekat bahagian belakang badan ke, depan badan ke. Ada yang kena dekat punggung lah, ada yang kena dekat kemaluan. Macam-macam. Tapi saya bersyukurlah, Alhamdulillah, saya banyak kena dekat tapak tangan dengan tapak kaki. Mulut dan muka ni sikit sangat lah ada. Jadi tapi tak serius lah. Jadi Alhamdulillah. Okey. Penyakit ni dia sangat saya ulang sekali lagi nah. Dia sangat mudah berjangkit. Memang bahaya betul. Salah satu cara yang paling senang nak kena penyakit ni adalah, kan kalau kat kulit saya ni ada yang isi yang ada air tu kan. Kalau saya pergi koyak isi tu, lepas tu air tu keluar atas tangan tu, saya pergi calik dekat anda, anda akan kenalah penyakit ni. Sebab itulah setiap orang yang kena penyakit tangan, kaki dan mulut ni, dia kena kuarantin antara 5 hingga 7 hari macam itulah. Kalau kena kat orang tua, anda tak boleh pergi kerja. Anda akan bahayakan orang lain. Okey, jadi selain daripada tu, apa lagi yang akan boleh menyebabkan anda kena penyakit ni? Contohnya kan, senang ya. Kalau anda sentuh saya sekarang ni kan, kat tangan ke apa ke, terutama yang tempat luka-luka yang terbuka, yang basah ni, anda mungkin akan kena. Ataupun kalau saya terbersin kat anda sekarang ni, mungkin anda akan kena. Ataupun kalau anda sentuh pinggan mangkuk yang saya akan pakai, ataupun anda sentuh tombol pintu ke, ataupun meja yang saya pakai ke, ataupun sejadah yang saya letak tangan ke apa ke, mungkin anda akan kena. Ataupun kalau saya pakai tandas kan, saya pergi tandas tu, saya kan ada yang tempat pack air tu, kalau saya pegang dengan tangan, lepas tu kalau ada yang blister yang berair lepas tu, kalau anda terkena air tu, mungkin akan kena juga. Nak lagi sempoi, kalau saya pergi sekarang ni dekat Sunway Lagoon kan, saya pergi mandi kat Sunway Lagoon tu, settle tu. Ramai orang akan kena. Kalau saya tak mau pergi Sunway Lagoon, saya pergi mandi kat swimming pool rumah saya pun ramai juga akan kena. Okey, jadi saya ulang lagi sekali dekat sini nah. Penyakit ni sangat mudah berjangkit. Sebab tu kalau anak anda ada tanda-tanda kena tangan, kaki dan mulut punya penyakit ni, jangan keluar daripada rumah. Kuarantin dekat rumah tu. Rujuk dengan doktor. Jangan pergi hantar anak anda dekat pengasuh ke, ataupun dekat sekolah ke apa kan. Nanti anak orang lain pun kena. Nanti tak pasal-pasal sekolah dengan pusat asuhan tu kena tutup. Itulah berita yang kita duk dengar, kena tutup tu. Kalau anda ataupun anak anda dah kena penyakit ni, apa yang anda kena buat? Okey, pertama sekali, kalau anak anda kena, bawa dulu anak anda pergi ke hospital. Sama juga kalau anda kena, pergi ke hospital. Okey, lepas tu kan, kalau anda ada anak yang ramai lah, contohnya kan ada anak ramai, lepas tu hanya salah seorang saja yang kena, kalau memang confirm doktor kata dia kena penyakit tangan, kaki dan mulut ni, maka cuba asingkan dia daripada anak-anak anda ataupun orang lain dekat rumah tu. Kalau tidak, nanti satu rumah akan kena. Itu satu. Lepas tu rujuk dengan doktor. Ini untuk anda lah sebagai ibu bapa kan. Tanya doktor, anda boleh pergi kerja ataupun anda boleh dapat cuti kuarantin ataupun tidak. Tapi nasihat saya, minta cuti kuarantin. Nanti tak pasal-pasal kawan-kawan dekat pejabat anda pun kena pula. Jadi dekat sini pun saya nak nasihatkan lah sebagai majikan. Saya pun majikan kan. Saya dah kena, saya tahulah rasa. Jadi kalau ada pekerja-pekerja anda yang kena, mana anak-anak dia lah, terutamanya anak-anak dia yang kena penyakit tangan, kaki dan mulut ni, dan dia kena cuti kuarantin, anda tak payah duk balun kau-kau dia, duk hentam macam-macam. Dia tak minta benda tu, benda dah jadi, benda ni mudah berjangkit. Lebih baik ibu bapa yang mana anak dia kena penyakit tangan, kaki dan mulut ni, duk jaga anak dia kat rumah, kuarantin siap-siap. Kalau tidak, sekali lagi anda nak suruh dia kerja sangat, tak pasal-pasal satu pejabat tu kena. Lagi bermasalah. Okey. Lepas tu antara benda yang paling penting lah. Kalau anda lah, okey, orang dewasa yang kena,
jangan garu dekat tempat-tempat merah ni, terutama yang tempat yang ada air dekat bawah kulit tu. Lepas tu anda jangan pergi koyak benda kulit tu. Saya dah kena ni sebab tu anda nampak berlubang-berlubang kat tangan tu. Tapi nasihat saya, cuba jangan garu. Walaupun gatal macam mana sekalipun. Lepas tu kan, cuba untuk jangan sentuh muka anda ataupun bahagian lain badan anda dengan tangan anda. Terutama dengan tangan ni lah. Contohnya, masa saya mandi kan, saya akan gunakan kain. Saya akan pegang kain untuk nak sapu muka saya ataupun badan-badan saya ni. Malah kalau saya nak ambil wuduk pun, kalau saya nak basuh muka kan, saya simbah macam tu lah, bagi kena ayak simbah. Sebab saya tak berani nak sapu, takut nanti naik kat muka macam-macam macam tu kan. Okay, sebab tapak tangan saya ni banyak. Itu adalah isu dia. Lepas tu, kalau anda ada ulcer dalam mulut, okay, macam saya kata tadi, Alhamdulillah ulcer saya tak banyak. Okay, tapi kalau anda kena ulcer yang banyak, maka anda boleh gunakan Bonjela. Ataupun beberapa jenis krim yang khas untuk ulcer dalam mulut tu. Anda pergi tanya kat farmasi, insyaAllah ada. Lepas tu orang tua-tua katalah, nak lagi sempoi, kumuk dengan ayak garam. Okay, jadi kalau anda ni jenis yang hardcore, jenis jantan sejati, anda bolehlah pergi try kumuk dengan ayak garam. Dia pedih lah, tahan je lah kan. Okay, lepas tu untuk rashes ataupun ruam-ruam ni, biasanya lah, kalau budak-budak, doktor akan bagi satu benda yang nama dia calamine lotion. Jadi calamine lotion tu dia boleh melegakanlah sikit orang kata rasa gatal, rasa pedih tu kan. Saya dah try letak tu, pada saya mungkin tak rasa sangat lah, tapi bila saya letak ke anak saya tu, dia okey. Tu satulah. Lepas tu, kalau anda tergaru lah tempat yang kata ada bonjol-bonjol ayak ni semua kan. Lepas tu kalau luka, macam saya hari tu dia garu, dia luka, dia lambat nak kering, maka anda boleh guna satu benda yang isteri saya suruh pakai. Dia suruh saya rendam tangan saya ni dalam potassium permanganate. Itu yang saya beritahu kat anda, saya tunjuk tangan saya kan. Sebab tu yang saya tunjuk tadi kata kuku saya hitam semua tu. Potassium permanganate ni dia ada banyak kegunaan dia. Saya tak boleh nak cerita panjang-panjang kat sini lah. Tapi salah satunya adalah untuk nak mengeringkan luka. Memang jadi. Anda tengok yang hitam-hitam tu kan. Itu sebenarnya adalah luka. Bila saya rendam dalam tu, bawa keluar, tinggal sat, dia kering. Selesai. Okay, Alhamdulillah, okey, bagus. Sebenarnya, anda cuma kena sapu saja benda tu, yang potassium permanganate tu dekat atas luka tu. Tapi saya ni, orang kata apa, jenis hardcore lah. Jenis yang crypto, lunar crash pun saya beli juga kan. Jadi saya pergi rendam tangan saya dua-dua dalam potassium tu kan. Bancuh dalam baldi, selam. Sebab itulah hitam habis kuku ni, entah bila pun nak hilang. Okey, dah jadi macam inai tu kan. Okey, sebenarnya, pagi tadi, seluruh tangan saya ni hitam tau. Asalnya saya nak ambil video tu, tapi saya dah cuci-cuci, gosok-gosok. Inilah, baru bersih sikit, baru hilang sikit. Penyakit tangan, kaki dan mulut ni, dia tak ada ubat yang khusus. Contohnya macam yang saya kata tadi, bila saya bawa anak saya pergi kat doktor hanya bagi calamine lotion tu nak sapu kat bahagian yang kata rashes semua tu ataupun ruam-ruam tu. Lepas tu dia bagi krim tu nak sapu ulcer dalam mulut. Lepas tu dia bagi ubat demam untuk kanak-kanak. Benda-benda lebih kurang macam tu saja. Lepas tu saya duduk baca-baca dan doktor pun cakap lah, dia kata insyaAllah penyakit ni dia akan sembuh sendirinya dalam lebih kurang 7 hingga 10 hari macam tu. Jadi kena sabar lah. Sebab tu dia bagi kuarantin 5 hingga 7 hari lebih kurang macam tu lah. Jadi apa yang dia kena buat adalah anda kena berehat. Lepas tu janganlah duk pergi makan benda yang berminyak semua. Kalau terutamanya kalau mulut anda ada ulcer semua tu, jangan duk makan benda yang berminyak. Kalau boleh macam saya duk makan sekarang ni, saya duk makan macam bubur lah, moy lah, apalah, benda macam tu okey lagi lah. Lepas tu banyakkan minum air dan jaga kebersihan. Selalu cuci tangan ke apa kan. Lepas tu kalau orang lain dalam rumah anda tak kena lagi, cuba elakkan daripada bersentuhan ataupun kongsi benda-benda dekat rumah anda tu. Contohnya macam baju ke tuala apa tu kan, jangan basuh sekali, pinggan mangkuk apa, kalau boleh asingkan dulu sampailah anda sihat. Kalau boleh elakkan daripada dia merebak, terutamanya kalau anda yang kena, jangan sampai anak-anak anda pula kena. Kalau anda tengok dalam berita beberapa hari lepas sebelum saya buat video ni kan, dekat Selangor saja ni dah ada lebih daripada 6,700 kes penyakit tangan, kaki dan mulut ni. Apa yang menjadi isu dekat sini, macam saya duk cakap sebelum ni lah, penyakit ni dia tak ada ubat yang khusus. Lepas tu dia belum ada vaksin lagi. Dan isu yang paling besar, dia sangat mudah berjangkit. Sebenarnya kan, untuk nak elak daripada kena penyakit ini, dia senang je. Kita buat balik apa sahaja benda yang kita duk buat selama ni untuk nak elakkan daripada kena COVID-19 tu. Jaga kebersihan. Lepas tu pakai mask sentiasa. Kalau boleh setiap masa tu pakai mask. Terutamanya bila anda duduk kat tempat ramai orang, pakai mask. Dan yang paling penting sekali lah, elakkan daripada sentuh benda-benda yang tak perlu. Sebab macam saya kata tadi, penyakit ni dia boleh merebak melalui permukaan yang disentuh oleh orang yang dijangkiti virus ni. Jadi saya akan bagi lagi sekali contoh macam saya cakap sebelum ni. Katakanlah dekat tangan saya ni ada yang blister ataupun yang ada air bawah kulit tu kan. Katakanlah koyak.
Lepas tu saya pergi pegang eskalator ke dekat shopping mall tu, ataupun saya pergi pegang meja makan kat kedai makan mana ke apa ke, saya pegang tombol pintu kat pejabat ke apa ke. Kalau dibuatnya nasib anda tak baik, anda pergi pegang tempat tu, anda pun mungkin akan kena penyakit ni. Jadi elakkan daripada sentuh permukaan, seboleh-bolehnya tak payah sentuh apalah kalau boleh lah. Tu antara yang paling bagus. Okey, lepas tu satu benda lagi tau. Kalau sebelum ni, kita kan selalu pakai hand sanitizer kan. Jadi sekarang ni anda pergi cari satu benda yang dipanggil sebagai sanitizer wipes. Benda tu dia macam tisu basah macam tu, tapi beza dia ada sanitizer. Dia ada macam-macam brand. Yang paling sempoi sekali anda pergi cari brand Clorox. Dulu saya pakai brand Clorox tu masa saya duduk kena COVID. So, duduk sapu mata, saya pakai brand Clorox tu lah. Ambil o'clock, sapu, settle. Jadi contohnya kan, kalau anda pergi kat kedai makan ke apa kan, jadi anda boleh gunakan sanitizer wipe tu untuk nak sapu meja ke apa ke, bagi bersih. Tapi yang paling bagus sekali, paling senang, elakkan keluar kalau tak perlu. Habis cerita. Okey, sebenarnya, kalau nak kena, memang anda akan kena. Tapi sekurang-kurangnya, kita dah cuba untuk nak elakkan daripada kena. Tujuan saya buat video ni adalah untuk memberikan pendedahan kepada anda semua. Biar anda tahu pasal penyakit ni sebelum dia jadi terlebih popular. Dan supaya anda semua tahu apa nak buat untuk nak elakkan dari kena penyakit ni. Tapi kalau anda dah kena, sekurang-kurangnya sekarang ni pun anda dah tahulah apa nak buat lepas tu. Dan yang paling penting sekali, supaya semua orang sedar yang penyakit tangan, kaki dan mulut ni, orang dewasa pun boleh kena. Bukan hanya kanak-kanak. Okey, rasanya sampai sini dululah episod pada kali ni, sebab sekarang ni pun badan saya dah mula, dia dah rasa lenguh-lenguh, dah rasa seram sejuk macam nak demam balik. Lepas tu tangan saya, kaki saya memang duk tengah sakit gila-gila, jadi saya nak pergi rehat dululah. Nanti insyaAllah dalam beberapa hari lagi saya akan update apa yang jadi dekat rashes ataupun ruam-ruam dekat tangan saya dengan kaki saya ni. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Semoga episod ni berguna untuk anda. Assalamualaikum.